Hati kita pun ya Allah jaga dengan sebaik-baik hidup. Kita semua Allah jaga, Allah pelihara dengan sebaik-baiknya. Dengan tengok pada alam. Tengok ayat ni tuan-puan. Bicara tentang orang kafir, bicara tentang orang tak beriman. Tengok macam mana pendekatan yang Allah sebut. Kamu tak tengok ke muka bumi ni? Kamu tak tengok ke aku tumbuhkan pokok-pokok untuk kamu? Kamu tak tengok ke macam mana yang aku tundukkan semuanya kepada kamu? Kalau kamu tengok, insya-Allah boleh jadi jalan hidayah. Itu yang saya kata pada kehidupan kita sekarang ni. Terlampau banyak tengok entah apa-apalah ya, wallahualam, sejauh mana manfaatnya. Tapi kita melupakan benda yang sangat basic, yang sangat asas. Apa dia? Alam ciptaan Allah. Sebab tu kadang-kadang susah sangat kita nak bahagia, susah sangat kita nak lapang hati. Kenapa? Sebab kita tak memberi peluang kepada hati kita untuk melihat keindahan. Tapi kita mencari-cari bila nak indah hidup kita ni, bila nak datang ke indah. Dah indah dah, pandang dengan mata. Dah indah dah, dengar dengan telinga yang Allah bagi. Dah indah sangat dah, rasa dengan hati yang beriman kepada Allah. Tapi kita tak guna semua tu. Kita menanti-nanti, tak best lah hidup saya, best lah hidup orang tu, best lah hidup orang ni. Tuan-puan, best sangat dah hidup kita. Gunalah sepasang mata yang beriman kepada Allah. Ya, mata hati, mata zahir, mata batin yang benar-benar ia dapat menyampaikan kita kepada Allah. Ini tengok alam. Jadi agenda kita bukan balik rumah asyik bagi ceramah nasihat je anak-anak. Dia kena macam-macam skill, macam-macam cara. InsyaAllah kita cuba sama-sama bentuk keluarga kita. Bawa jalan tu ingat bukan semata-mata nak menambah koleksi gambar kita. Itu yang berlaku bila jalan. Bestnya nak ambil gambar. Perhatian ambil gambar tu ke mana ujung dia? Apa yang kita buat, muslimin-muslimat, tolonglah mesti sampai kepada Allah. Kalau tak ada sampai kepada Allah, jadilah perkara tu terputus. Tak ada apa. Bermula dengan kita ambil gambar, Bismillahirrahmanirrahim, ambil gambar. Jangan juga dengan yang cakap dia pun sama. Kalau ambil gambar tu kan bentukan senyum je lah. Bismillah tak ingat. Ya, sesuatu yang tidak menyebut nama Allah terputus, berpotensi terputus. Makna hilang barakah. Hanya menyampaikan kita kepada manusia. Ya, follower kita makin ramai. Dah nak manusia. Tapi mana Allah dalam kehidupan kita? Tak ada. Tak sampai. Sebab daripada seawal perhatian kita bukan kat situ. Tapi kalau kita ni, katalah contoh, akak nak pergi mana kak? Itulah akak ni 4-5 orang jemaah ni nak pergi apa? Nak pergi Taman Tasik Perdana. Kita tanya, buat apa kak? Nak jogging ustazah dah gemuk ni dia kata. Kita ni nanya nak buat apa? Itu bukan saja-saja. Ya? Nak tanya nak buat apa, nak jogging dah gemuk. Kalau itu semata-mata niat dia, itu je lah, sekitar tu lah, seputar itulah perbincangan kita sepanjang kat Taman Tasik Perdana. Ya, nampak akak kuih sikit tak? Kuih dah 2 kilometer dah ni. Itu je lah cerita dia. Ya, tak ada apa. Ambil lah gambar sebelum selepas. Akak situ je berputar cerita dia. Tapi kalau kenapa kak pergi sana? Ya, nak riyadhah, Allah suka kita riyadhah. Ya, kak rasa pun kurang fit ni untuk ibadah ni. Ya, dia lain. Otak kita, hati kita, perhatian kita kepada Allah, niat kita pada Allah, dia semua akan tukar. Ya, sistem perkataan yang kita sebut, pikiran kita tu semua akan elok, cantik je. Ya, jadi bila kita pergi sampai, ya, jarang pergi Taman Tasik Perdana. Ini saya sebut ni dekat-dekat dengan kita ya. Ramai yang dah lama tak pergi kan. Masya Allah, cantiknya. Cantik. Kita sampaikan, ya Allah ya Tuhan, sedapnya dapat tengok pemandangan yang hijau, pokok-pokok bunga banyak kat situ. Allahu Akbar, cantiknya, subhanallah. Baru terasa penat sangat aku ni selama ni ya Allah bekerja kan, ya. Sekali dapat hirup udara, nikmat sangat, terasa ya Allah ya Tuhan. Masya-Allah. Bagilah aku masuk syurga ya Allah, biar aku boleh berehat. Ni baru datang Taman Tasik Perdana baru, ya. Dah terasa macam rehat sikit kan ya. Bagilah aku berehat dalam syurga ya Allah, syurga Firdaus, yang tidak ada kepenatan lagi, yang tak ada kesusahan lain, muslimin-muslimat. Dan Masya Allah boleh menjernihkan hati. Simpan sekejap gadget kita tu.
Ya, dah cukup insaf, dah okey-okey semua kan, bolehlah ambil gambar kan, buat kenang-kenangan. Barulah cantik ya, baru betul kita punya pendekatan. Tapi tak, kita dahulukan benda yang tak sampai pun niat tu kepada Allah. Semua macam tu. Lepas tu pindah pula pada anak cucu kita. Benda yang sama ya. Jadi kena ambil, kena ada aulawiyat, kena ada keutamaan. Sangat utama mengenalkan anak-anak kecil ni kepada apa? Alam semula jadi ciptaan Allah. Kenalkan. Biar dia menghargai pokok-pokok, tumbuhan, haiwan. Eloklah pergi zoo negara balik. Ya, kenal, seronok, suka. Masya Allah, terlalu banyak ya adab yang nak dididik. Dan Ustazah bila cakap ni tuan-puan, Ustazah rasa banyak benda Ustazah tak buat masa anak kecil-kecil. Ya, orang kata apa? Yelah, anak kecil-kecil rapat-rapat, orang kata duk main huru-hara macam tu je lah ya. Semuanya berlaku dengan ihsan Allah lah. Tapi bila Ustazah sampaikan ya kepada muslimat, khususnya pada ibu-ibu muda kan, buat benda tu insya-Allah bermanfaat. Ya. Sama juga kita suami isteri pun yang jadi apa ni, berlaku macam keadaan yang kering dalam kita punya hubungan tu, sebab kita tak ada tiga segi tu, maksud dia lingkaran kita dengan alam tu kurang. Ya, kita duduk dalam rumah batu. Ya, pokok bunga hidup sepasu pun tak ada. Ada pasu dia, pokok dah mati. Contohnya lah ya. Kering hidup macam tu tuan-puan. Sungguh saya kata. Lepas tu keluar je rumah, naik atas kereta besi. Kan? Lepas tu turun je jalan atas jalan raya, jalan masuk pejabat. Jadi kita sebenarnya kurang juga interaksi kita dengan alam semula jadi. Proses ta'ammul tak berlaku. Ta'ammul ni pemerhatian kita, merenung. Ya? Bawa dengan ayat Quran, tadabbur, tengok fi khalqis samawati wal ard. Jadi sebab itu hati kita hati yang kering. Ya, hati kering, betul tuan-puan. Tapi kalau kita dengan suami pun maknanya ada masa kita riyadhah, ya, tengok alam, betulkan niat perhatian kita, fokus kita. Insya-Allah tuan-puan, nanti hati tu akan jadi lebih lembut. Setuju ke tak setuju? Ya, cubalah 2 peringkat tu, dengan hubungan suami isteri, dengan anak-anak, kita cuba. Subhanallah, begitu yang dipimpin ya, diberikan petunjuk oleh Al-Quran. Sungguh pada yang demikian itu, inna fi dzalika laayah. Wallahu alam. Kalau ustazah faham ayat ni tuan-puan, seolah-olah macam ada tanda seruan. Ya. Maknanya apa? Sungguh di situ ada kebesaran Allah. Macam tu tanda seruan. Kalau kita nak faham makna dia. Kamu tak tengok ke bumi ni? Kamu tak tengok ke pokok-pokok yang kami tumbuhkan ni? Sungguh di situ ada kebesaran Allah. Jadi Masya Allah, kita nak menggali maksud daripada kalamullah yang Allah sebut dengan jelas, ringkas, penuh dengan kepadatan, makna yang mendalam. Inna fi dzalika laayah. Ya, itu ada tanda kebesaran Allah. Dalam bahasa Arab ni dia tak apa ni, bahasa Arab ni, bahasa Quran ni bahasa Arab kan. Kalau kita nak tengok dari segi mukjizat bahasa tu, ayah, ha tu ha kecil ke, ha pedas ke, ha besar? Ha besar. La ayah, ta marbutah kan ya, bacaan dia bila berhenti tu la ayah. Nak mengambil perhatian, nak beritahu, ya Allah, dalamnya kebesaran Allah. Kamu tak nampak ke? Ya, luasnya kebesaran Allah, kamu tak terasa ke? Masya Allah, apalah kita ni kan ya, tak tahulah macam mana kita mengatur hidup kita ni. Kena banyak memandang dengan pandangan yang apa? Yang benar, mendengar dengan pendengaran yang benar. Sebab tu ada doa kan, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina
ma ahyaitana, ya Allah, ya nikmatkanlah, indahkanlah kepada kami pandangan kami, pendengaran kami selama mana kami hidup. Yang jadi tak indah bukan sebab tak ada benda indah, sebab mata kita tersekat dan terhijab daripada melihat keindahan. Masya Allah tuan-puan, bahkan sampai kita kata, apa indahnya ustazah, rumah tangga saya ni bergaduh je. Contohnya lah, tak ada benda baik saya dengar daripada suami saya ustazah. Contoh, betul ya, secara maknanya memang tak indah tu kalau macam tu. Tapi tuan-puan, kalau Allah buka hijab pendengaran kita ini untuk mendengar keindahan, kita akan mendengar keindahan. Daripada mana keindahan tu? Daripada Allah.